Okay Kak Ida, tadi Kak Ida dah ceritakan mengenai definisi cinta tu kan, cinta sebagai fitrah dan macam mana nak mengurus dia. Tapi boleh tak Kak Ida define serious relationship tu sebenarnya? Okay, untuk serious relationship, selalu orang cakapkan serious relationship. Okay, serious relationship ni maksudnya bila kita dah cinta, so kita nak berkahwin dengan dia, so kita nak in serious lah. Maksudnya bukanlah kawan-kawan biasa ataupun best friend forever je kan. So kita nak berkahwin dengan dia, kita nak decide berkahwin. Tapi tak bolehlah terus kahwin besok lusa kahwin, tak boleh kan. Jadi kita kena define dulu serious tu. Serious relationship. Apa makna serious relationship? Maksudnya serious relationship ni adalah relationship, maksudnya perhubungan yang memang leading to marriage kan. Bila leading to marriage, kita kena persiapkan diri kita untuk membina keluarga. Selalunya orang buat, orang anggap bila serious relationship ni mempersiapkan diri sendiri sebagai pasangan. So jadi bila samalah juga kepada kalau perempuan, kalau lelaki. Dia mempersiapkan diri dia sebagai seorang pasangan yang baik. Itu je. Tapi sebenarnya relationship ataupun bila kita nak berkahwin, kita kena fikir ataupun kita kena put lebih, maksudnya beyond that. Maksudnya kita nak bina keluarga dengan pasangan atau bakal pasangan kita. So bila nak bina keluarga, kita kena persiapkan diri kita untuk menjadi seorang isteri, ibu. Macam tu kan. Menantu. Jadi pada lelaki pula menjadi suami, menjadi ayah dan menjadi menantu. So banyak tak dia punya, orang kata dia punya tanggungjawab ataupun dia punya definition dia banyak. Jadi inilah perkara-perkara yang sebenarnya yang patut dititik beratkan dalam serious relationship. Bila kita putuskan yang kita nak serious relationship dengan seseorang, inilah perkara-perkara yang kita kena cari. Kita kena siapkan diri, kena cari ilmu tentang tu, kena belajar, kena tanya orang yang lebih berpengalaman atau orang yang lebih berilmu. Jadi barulah dalam masa yang akad nikah tu, kita tak adalah tiba-tiba terus lost kan. Lost, tak boleh lost. So macam memang kita dah tahu dah what's going on, that what we want to do. Macam tu. Jadi bukanlah nak kata serius ni kita tak payah persiapkan diri jadi seorang pasangan yang baik. Betul, memang kena. Tapi dia mestilah lebih daripada tu. Macam tu. So bila kita membina keluarga, selalunya kita ingat macam kalau kita mempersiapkan diri sebagai jadi seorang pasangan je, kita akan ready in orang kata yang macam financially je kan. Macam financial tak ni kan. Okay, macam tu. Lepas tu ataupun kita rasa macam tak ready lagi. Tapi macam mana boleh tak ready kalau you decide dah cinta kan. Maksudnya bila macam tu mesti ada financial ready semua tu. Tapi ada juga yang dia meletakkan matlamat, orang kata tengah-tengah. Maksudnya untuk menetapkan dia propose dekat perempuan ataupun seorang lelaki tu nak propose seorang perempuan tu, dia tengok kewangan dia dulu. Ada juga kan. Adakah itu kata faktor-faktor untuk membuatkan dia dapat on declare untuk jadi hubungan yang lebih serius tu? Boleh tak seorang yang tak ada duit dia nak propose seorang, kata saya nak serius ni dengan awak kan, saya nak kahwin. Boleh tak kan? Boleh tak agaknya? Tanya saya soalan pula kan. Macam bergantung kepada perempuan yang dia nak tu lah, maksudnya kan dia akan tengok pasangan tu macam mana kan. Betul. So sebenarnya setiap orang berlainan. Kita selalu ingat pukul rata kan, macam seorang lelaki dia selalu ingat semua perempuan mesti nak lelaki kaya. Kan sebab tu semua lelaki sibuk persiapkan diri untuk jadi kaya dulu, barulah berkahwin. Okey. Semua lelaki pula ingat perempuan ni semua nak lelaki romantik je. Sebab tu perempuan sibuk nak persiapkan diri nak lelaki yang romantik pula kan. So macam tak kenalah kat situ. Macam bukan semua kan. Kalau tidak, takkanlah ada zaman sahabat dulu yang cerita yang paling cerita famous jugalah, cerita popular yang mana dia makan buah apple kat tepi jalan lah lebih kurang. Ada satu pokok apple, dia rasa lapar. Lepas tu dia nampak ada buah apple, dia makan kan. Lepas tu dia dah makan-makan, baru teringat, alamak
ni apple siapa ni, pokok siapa ni. Dia pun carilah tuan dia kan, jalan-jalan jumpa satu rumah yang berdekatan. Dia pun tanya, tuan-tuan saya ada makan apple ni pokok tuan ke? Kan? Lepas tu yang tuan ni maksudnya pakcik ni dia kata tu memang pokok saya. Kata macam mana nak bayar? Dia kata bayar dia dengan bekerja dengan pakcik. Nampak tak? Pakcik ni pun terror tau. Pakcik ni terror dari segi relationship dan parenting juga sebenarnya. Kan? So dia kata sebab orang yang meminta izin adalah orang yang baik. Kan? Nampak tak? So bila macam tu, dia kata tak apalah pakcik ni dia buat macam tu ke apa? Dia nak kenal anak muda ni macam mana. Nampak tak? Itu adalah sebenarnya jalan-jalan yang macam mana nak bila dia macam orang ni akan decide macam itu dah macam satu usaha jugalah pakcik tu. Sebenarnya dia nak kalau boleh dia bila duduk kat rumah selalulah ternampak anak dia ke apa kan. Betul tak? So bila dia dah bekerja bekerja kat rumah pakcik tu sampai satu masa pakcik tu offer kan. Nak tak kahwin dengan anak saya kan? Macam tu kan. So dia kata tapi anak pakcik kan, dia kata anak pakcik ni buta, bisu, pekak. Ambil kan. Semua ada tiga. Kan. So lelaki ni dia muda kan. Dan dia rasa macam kenapa pula nak kahwin dengan perempuan yang bisu, buta, pekak. Kalau dia boleh cari orang yang lebih baik. Betul tak? Tapi kan sebab agama tu yang menyebabkan kita akan pilih. Maksudnya kita memilih atas faktor-faktor agama. Dia akan jadi sangat mudah dan sangat baik. Kan macam tu. So dia kata tak apalah kan. Buta, bisu, pekak pun tak apalah kan. Sebab rasanya sebelum tu dia macam pernah tertengok juga. Macam dia cantik, perempuan tu cantik. So sebab tu dia setuju. Sebab dia ada rasa cinta tu. Tapi bila pakcik tu cakap dia buta, bisu, pekak tu, dia macam terganggu lah juga kan emosi dia kata. Lepas tu tapi dia kata sebab cinta tu. Kan dia kata tak apalah kan. Jadi pada waktu perkahwinan tu barulah dia dapat bercakap. Dia kata macam boleh bertegur. Maknanya nak cakap bila dia put dia serius relationship tu, dia tak ada pun pergi hai bye-bye dengan perempuan tu, tak payah pun. Tapi rasa cinta tu yang menarik dia ataupun membuatkan dia mempersiapkan diri dan mempersiapkan dari segi agama tau. Maksudnya strong, orang kata strengthen dia agama tu, din tu dulu. Lepas tu bila akad nikah, terkejut dia sebab perempuan ataupun isteri dia ni sebenarnya boleh bercakap kan. Dia kata Assalamualaikum. Bukan ke bisu ke tadi kan ayah cakap, dia kata kan. Bukan bisu ke, dia kata. Dan mata dia cantik dan boleh nampak. Katakan buta kan. Lepas tu boleh dengar pula katanya berpekak kan. Tapi nak kata orang yang memilih kerana agama tu selalu yang mendapat yang baik untuk dia. Kan, jadi bila ni perempuan tu pun cakap kan, isteri dia pun cakap, kata ayah cakap dia adalah buta, bisu, pekak sebab buta dia tak pernah tengok lelaki lain pun dalam hidup dia. Lepas tu pekak dia tak pernah mendengar pun perkara yang tak baik. Dan bisu tak pernah pun bercakap tentang perkara-perkara yang tak baik. So itulah yang terbaik untuk lelaki tu. Sedangkan lelaki tu tak kaya pun. Perasan tak cerita pasal dia kaya. Dia pergi jalan-jalan, pergi makan apple tu tak ada duit pun nak bayar. Nampak tak? Dia bukan kaya, bukan seorang kaya. Tapi kenapa dia decide untuk kahwin? Jadi itu adalah satu cerita yang macam kita boleh ambil, orang kata ambil pengajaran lah. Dan jalan cerita tu sebenarnya dia memberitahu a way of macam mana nak, orang kata, mempersiapkan diri ataupun untuk pergi ke arah perkahwinan tu. Jadi memang banyak aspek lah kan sebenarnya sebelum nak mempersiapkan diri untuk hubungan serius ni. Okay, bukan just financial tapi dari segi tanggungjawab, agama, mindset tu lah kan. Mindset tu bila kita tahu kita akan jadi apa, suami, isteri, ayah, ibu ayah. Kan. Itu yang penting.